Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan izin Allah dapat sama-sama kita teruskan lagi kelas kafar kita untuk minggu ni, di hari yang mulia, di hari yang terakhir untuk minggu ni lah. Okay, hari Jumaat bila 15 Oktober 2021, dan hari ini adalah hari terakhir untuk Ustaz terima buku scrap, kan? Betul? Betul. Masa lebih pada sebulan untuk siapkan. Okay. Dan bila masa pun Ustaz tunggu untuk kamu tanya kalau ada soalan ke apa pun. Okay, jadi bagi yang tak pernah tanya Ustaz tu, jadi saya harap dia dah siap lah tu. Okay, yang tak tanya Ustaz sebelum ni, saya harap dia dah siap lah tu. Okay, baik. Arsyad, lepas kelas ni kita buat lisan. Okay, baik. Untuk hari ini, kita akan belajar subjek sirah. Jadi sebelum tu, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, baik. Asyad, Ustaz dah jawab tadi, kamu keluar. Ustaz kata selepas kelas, dan Ustaz pun dah beritahu dah sebelum ni, kan? Selepas kelas. Okay? Okay, baik. Okay. Kita teruskan dengan pelajaran kita sirah pada hari ini, iaitu kita ulang kaji balik. Okay, kita nak ulang kaji balik sirah tahun 6. Okay. Bila kata sirah tahun 6, ini adalah sirah yang terakhir untuk sekolah SRA. Ini daripada buku SRA. Jadi ia menceritakan tentang pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hayat akhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat. Okey, kemudian dah habis pada tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia dalam tahun ini, dalam buku ini menceritakan tentang orang-orang yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafa ar-Rasyidin, yang 4 sahabat itu. Okey, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian dicampurkan lagi tokoh-tokoh terbilang dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Okey, orang-orang Islam yang banyak sumbangannya pada agama dan negara Islam. Kemudian ditambah lagi dengan
sahabat yang dijamin masuk syurga. Okey. Bila kata sahabat yang dijamin masuk syurga, itu memang orang kata sahabat yang paling special, antara yang istimewa. Okey. Sebab apa? Kalau nak dijamin masuk syurga ni bukan senang. Okey. Kita kalau kata okey, apa ni? Balkis, kamu dijamin masuk syurga. Kita kalau kita lah, oh dapat menjamin masuk syurga, terus buat dosa lah. Buat apa? Kan confirm masuk syurga punya, tak kisah kita buat jahat macam mana pun dapat masuk syurga. Okey, itu kita lah. Tapi kalau para sahabat ini, apabila dijamin masuk syurga, namanya, mana dia tak meninggal dunia lagi, dia tak mati lagi. Tapi Rasulullah SAW kata, dia masuk syurga. Dia penghuni syurga. Adakah dia menjadi seorang yang buat maksiat lepas tu, pendengar tu? Tak. Malah dia lebih beribadah, dia lebih banyak ibadah, dia lebih banyak beri sumbangan pada agama. Nampak tak beza? Itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Okey? Itu kita kena kenal. Tak ramai orang yang boleh dijamin syurga. Okey? Tak ramai, hanya berapa orang saja. Nabi SAW ceritakan yang ni dijamin syurga. Dia ni masuk confirm masuk syurga. Okey? Kemudian kita dah cerita pasal orang-orang yang penting ketika zaman Rasulullah SAW, yang baik dengan Rasulullah SAW, yang rapat dengan Rasulullah SAW. Dia cerita juga musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang utama, orang kata apa, orang jahat lah. Kira orang kata apa, kalau dekat movie tu, orang jahat bos tu, kan. Macam tu lah. Mereka ini adalah memang antara orang yang menyebabkan Rasulullah SAW dan para sahabat nak berdakwah susah. Okay. Ada yang mati, kena bunuh, ada yang kena seksa. Okay. Bukan itu saja. Itu memang jelas orang kafir. Okay. Memang nampak depan kita. Nampak musuh kita depan mata. Itu bahaya. Tapi yang lagi bahaya, orang yang di kalangan kita. Okay. Dia duduk sama-sama kita, orang Islam sama-sama, tapi dia adalah pengkhianat. Mula orang apa ni namanya? Orang munafik. Dia ada ketua orang-orang munafik ni. Itu lagi bahaya sebenarnya. Okay. Orang kafir, Quraisy, pemimpin kafir Quraisy yang menentang Islam, kita jelas, kita kenal siapa dia. Kita tahu dia ni. Dia ni memang kena hati-hati. Okay. Kita lawan dengan dia. Tapi kalau orang munafik, orang pengkhianat ini, kita tak tahu siapa. Kita nak hukum dia pun tak boleh. Sebab dia bersama dengan kita. Dia duduk sekali dengan kita. Okay. Itu kita kenal juga. Sebab benda ini semua, perkara ini semua tercatat dalam sirah Rasulullah SAW. Jadi kita kenal siapa orang tu. Okay. Jadi kalau kita belajar, kalau kita tengok daripada tajuk-tajuk kat skrin yang Ustaz kongsi ni. Okay. Tajuk pertama, pelajaran pertama tentang Haji Wida. Haji Wida. Pada Haji kata selamat tinggal lah. Okay. Ada kata Haji Wadak juga. Okay. Iaitu haji terakhir Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW buat sekali je. Buat sekali je haji. Dan itu adalah haji yang pertama dan terakhir. Okay. Dan ada benda-benda yang berlaku ketika Haji Wida ni. Okay. Kemudian yang tak pelajaran yang itu dah terakhir. Bila waktu haji tu, itu dah hampir ke akhir umur Rasulullah SAW. Okay, kewafatan Rasulullah SAW makin tiba. Okay, kita tengok yang pelajaran yang kedua, kewafatan Rasulullah SAW itu sendiri, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Okay. Jadi kemudian yang ketiga, peristiwa penting yang berlaku pada tahun 10 Hijrah. Pada 10 Hijrah itu adalah tahun kewafatan Rasulullah SAW. Ingat, kita dah belajar sebelum ni. Nabi Muhammad SAW berada 13 tahun di Mekah, betul tak? Dan 10 tahun di Madinah. Jadi peristiwa hijrah tu ke Madinah dikira tahun pertama sampai 10 tahun. 10 hijrah. Okay? Dan 10 hijrah tu Rasulullah SAW wafat. Nampak tak kiraan dia? Senang kan? Umur Nabi
daripada Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Okay, 40 tahun tambah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 10 tahun ni adalah 10 tahun hijrah. Dikira semasa penghijrahan pertama ke penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Okay, jadi ada 23 tahun daripada 40 tahun dilantik menjadi Rasul tambah 13 tahun jadi berapa? 53 tahun kan? Baru Nabi Muhammad SAW berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar ke Madinah. Umur 53 tahun. Okay. Daripada 53 tahun tambah 10 tahun lagi jadi 63 tahun. Ingat kiraan umur Nabi Muhammad SAW. Kita belajar sirah. Jadi kita kena tahu umur Rasulullah SAW ketika wafat, iaitu ketika berumur 63 tahun. Iaitu pada 10 hijrah. Ingat senang je. 13, 10, 23, tambah 40, 63. Okay. Dah. Pada ada peristiwa berlaku tu, kita akan tengok balik nanti. Kemudian yang keempat kita belajar. Keempat, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Apa? 4, 5, 6, 7. 4 bab ni cerita pasal orang yang dekat dengan Rasulullah. Orang yang Nabi Muhammad SAW sayang. Okay. Isterinya, sahabat karibnya, Khulafaur Rasyidin, sahabat karibnya. Dan juga menantunya. Okay. Bapa ipar pun dia. Kan? Abu Bakar kan bapa ipar kepada Rasulullah SAW. Bapa ipar pula. Bapa mentua. Sorry. Bapa mentua. Menantu Rasulullah pun ada. Okay. Kemudian Semaya. Kemudian tokoh-tokoh terbilang. Kita kena tahu. Kita belajar sirah ini, kita kena tahu juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Okay. Lepas tu sahabatnya di Jami Masjid Syurga. Okay. Iaitu 4 tajuk. Yang terakhir, yang ke-8 adalah musuh Rasulullah SAW dan orang Islam yang menyebabkan perkembangan agama Islam tu sukar. Susah. Sebab apa? Sebab mereka ni. Jadi kita kena tahu siapa dia orang. Okay. Supaya kita tak ulangi sifat-sifat orang-orang yang menyusahkan orang Islam. Okay. Okay, jelas Jadi susunan tu kena tahu. Okay, kita tengok pada Haji Wida' dulu. Okay, Haji kita pun tahu Haji Wida' tu apa. Haji Takhir Rasulullah. Okay, yang pertama kita kena tahu tarikh. Okay, tarikh. Iaitu pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah dah tahun terakhir Rasulullah kan. Sebelum wafat. Jadi tahun wafat tu. Jadi Haji Wida'. Okay, kemudian tempat. Haji dekat, yang biasalah kita kena tahu, iaitu di Mekah. Kita orang buat haji di Mekah, bukan di Madinah. Madinah buat umrah saja. Boleh buat umrah di Madinah. Umrah ni ziarah. Tapi haji di Mekah. Jelas Okay. Ustaz, Ya. boleh tak saya buat kerja saya sekejap? Adik-adik saya gaduh pula sekejap Tak apa, buat je. Jangan tak perlu tanya Ustaz. Okay. Jadi seterusnya, antara di Haji Wida' ni, peristiwa apa yang penting? Itu yang kita nak tahu. Okay. Peristiwa apa yang penting pada Haji Wida' ni? Okay, haji tak apalah. Kita boleh belajar pada subjek fiqah. Kan kita ada belajar kan? Haji dan umrah. Itu di subjek fiqah boleh baca. Macam mana Rasulullah SAW dan kita pada zaman ini menunaikan haji dan umrah. Okay. Itu tak apa. Okay, tapi kita nak tahu peristiwa penting tu. Okay. Iaitu yang pertama adalah khutbah Rasulullah. Okay, bila kata khutbah terakhir ni, khutbah Haji Wida' ni kat mana? Pertama kita kena tahu dulu tempat, masa kita tahu kan. Jadi 25 Zulkaidah. Ini kita nak tahu kita nak tahu khutbah. Khutbah Rasulullah dekat mana? Kat situ di Arafah, di Bukit Arafah. Ingat
dalam perhimpunan di Arafah. Arafah ni tempat di apa ni? Di dekat dengan Mekah. Ada bukit Arafah. Bukit ke? Kau panggil gunung. Gunung kot. Okay, boleh Okay, bila cerita pasal kandungan peristiwa itu, dalam sirah kita kena tahu apa kandungan khutbah tu. Kalau kita belajar, Nabi berikan khutbah di Arafah semasa buat haji wida. Tidak, stop. Apa kebaikan yang kita tahu? Apa hikmah apa faedah yang kita belajar? Hanya tahu pasal tu saja. Tak nampak, tak rasa sangat. Okay, jadi kita kena tahu kandungan khutbah tu apa. Tengok muka surat 2 tu. Itu kandungannya. Menegaskan tentang keesaan Allah yang pertama. Itu memang top. Di mana-mana pun kena pasal tentang tauhid, keesaan Allah. Kedua, persamaan hak antara semua manusia tanpa mengira bangsa atau keturunan. Jadi ketika itu orang Islam dah pelbagai. Ramai dah masuk Islam. Ada yang orang Arab, ada orang yang Farsi, ada orang yang dari negara lain. Okay? Ada orang yang kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit kuning, hijau tak ada. Okay? Biru tak ada, tak tahu. Okay? Nampak tak? Persamaan hak sama saja. Orang miskin, orang kaya, orang cacat, orang badan yang sempurna. Okay? Semua lelaki dan perempuan. Okay? Semua ada hak masing-masing. Okay? Persamaan hak. Kemudian ketiga, persaudaraan yang erat sesama Islam. Ini penting. Okay? Dia berkaitan dengan nombor 2 tadi. Persamaan hak. Dan apabila kita menjaga hak sesama kita, akan ada persaudaraan sesama kita juga. Betul tak? Okay, kita suka tak berkawan dengan orang yang zalim? Tak kan? Kita orang yang jaga, yang tolong kita, kita nak kawan dengan dia. Betul tak? Itu berkaitan. Kemudian yang keempat, kelebihan seorang di sisi Allah hanya dengan takwa. Pun juga macam tu juga. Okay? Walaupun kita dalam pelbagai kaum, contoh. Okay? Dan pelbagai ada yang kaya dan miskin. Allah tak tengok semua tu. Allah tak tengok. Allah tengok pada takwa, ketakwaan kita kepada Allah, amalan kita. Okay, pada Allah. Itu Allah nak tengok. Okay? Kalau kamu kaya macam mana pun, kamu orang hormat kamu macam mana pun, tapi kamu selalu buat maksiat di sisi, jika dibandingkan kamu dengan seorang miskin yang dihina, yang dikutuk orang macam-macam, tapi dia selalu beribadah, meninggalkan maksiat, Allah tengok orang miskin tu lagi mulia daripada orang kaya tersebut. Nampak tak? Okay? Sebab apa? Allah adalah maha kaya, jadi Allah tak heran dengan kekayaan orang. Nampak Itu yang keempat. Yang kelima, suami dan isteri perlu menghormati antara satu sama lain. Ini apabila orang Islam tak ikut ajaran yang kelima ini, iaitu suami isteri, mak ayah kita, ataupun nantilah kamu dah besar nanti kamu akan berkahwin. Kalau tak ada hormat antara suami isteri, keluarga itu akan bergaduh dan berpecah berai. Okey. Mana bercerai, okey. Bercerailah apabila berlaku masalah dalam peringkat kekeluargaan, apa yang jadi mangsa? Anak-anak. Betul tak? Anak pun terbiar, tak ada. Kalau anak tu pergi ke mak, dia tiada kasih sayang ayah. Kalau anak tu pergi ke bapa, dia tak ada kasih sayang mak. Nampak tak? Apabila suami isteri bergaduh, bercerai, okey. Jadi anak itu akan ada bermasalah. Sebab itu, orang kata apa? Masalah satu negara ni, masalah orang Islam ni, kita dapat selesaikan jika mesti bermula dalam keluarga dahulu. Okay? Selesaikan masalah dalam keluarga, insyaAllah boleh selesaikan masalah dalam masyarakat. Okay? Faham tak Ustaz cakap? Okay? Kita jangan sibuk lagi yang kat luar, tapi dalam masa yang sama keluarga kita hancur. Jelas Jadi kamu pertama sekali bukan sama isteri saja, tapi kamu dengan adik-beradik kamu, dengan mak ayah kamu, kena je buat baik. Okay? Buat baik dengan semua orang, dengan ahli keluarga, terutama yang ahli keluarga kamu. Okay? Jangan gaduh dengan adik-beradik kamu. Okay?
saling hormat menghormati. Kalau ada masalah selesaikan cepat-cepat. Jangan berdendam. Okey. Jangan simpan dendam tu. Okey, aku simpan, aku tahan tengok budak ni. Okey. Aku nanti kau. Jangan jadi macam tu. Tak nak ada macam tu. Kalau ada rasa tak puas hati, beritahu terus. Kak, saya rasa salah macam ni kak. Tak boleh ni. Kenapa? Boleh tak? Tak boleh tak? Macam mana? Okey. Ataupun kalau tersilap, minta maaf abang, minta maaf kakak. Okey, minta maaf. Senangkan mulut ni untuk minta maaf. Bukan kadang kita minta maaf ni kita salah. Kadang kita nak bertolak ansur pun kita boleh minta maaf juga. Walaupun kita betul, kita tahu, kita rasa kita betul, tapi ada masa kita perlu minta maaf juga untuk selesaikan masalah supaya tak berlangsung pergaduhan tu. Nampak tak? Itu orang yang bijak. Orang bijak ada orang yang selesaikan masalah sebelum menjadi perah. Itu orang yang bijak. Kita jadi orang yang bijak dan orang yang menang. Bagi Ustaz, orang yang menang ni, orang yang berjaya selesaikan, hentikan pergaduhan. Itu orang yang menang. Walaupun dia kalah, nampak kat luar dia nampak kalah. Tapi sebenarnya dia orang yang menang. Okay, nak faham tak maksud Ustaz? Okay. Jangan ingat menang, kita gaduh, kita menang, kita rasa bangga. Padahal hubungan kita makin tak baik bersama keluarga. Itu tak nak. Ataupun kawan. Okay, senang. Jelas tak nasihat Nabi Muhammad SAW? 5-nya tak, khutbah Nabi Muhammad SAW ringkas je. Tapi padat dengan pengajaran. Okay. Kalau kita jaga 5 ni, insya-Allah tiada lagi masalah sebenarnya dalam masyarakat. Betul tak? Semua jaga hak masing-masing. Okay. Semua orang beribadah pada Allah. Semua orang menjauhkan diri pada maksiat. Kemudian kita jaga persaudaraan sesama kita. Okay. Maksudnya apa? Jaga tu. Kita bantu. Kalau orang susah, kita bantu. Kalau kita susah pun orang bantu kita. Nampak tak? Okay. Lepas tu dari perhubungan dengan suami isteri mesti jaga. Okay. Ingat nasihat Ustaz. Mungkin nanti kamu lagi 15 tahun, lagi 10 tahun kan. Ya ke? Kau apa ni? Mungkin dalam 10 tahun ke kamu nanti dapat jodoh dan kamu akan berkahwin. Mendapat pasangan masing-masing. Jaga betul-betul. Ingat nasihat Ustaz Ali. Okay. Zaman masa tu mungkin Ustaz Ali dah tua dah. Okay. Ingat nasihat Ustaz sampai bila. Jaga hubungan kamu dengan pasangan kamu. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadikan umat Islam ini umat yang terbaik. Bila kamu ada keluarga yang baik dan harmoni, anak kamu nanti dapat membesar dalam keluarga yang sempurna, yang baik. Kalau kamu asyik gaduh, anak kamu tengok pun bengang dan anak kamu pun akan jadi masalah. Okay? Bila anak jadi masalah, anak dah besar nanti pun jadi akan masalah. Apabila dah jadi masalah, apabila keluar ke masyarakat keluar ke dunia yang luar, mereka timbulkan masalah. Dan masalah akan akan berpanjangan. Okay? Nampak tak? Selesaikan dulu di rumah. Okay? InsyaAllah ingat nasihat Ustaz Ali. Okay, baik. Kemudian wahyu yang diturun pula. Iaitu ada pandangan yang lain, tapi antara yang kata surah Al-Ma'idah yang ketiga ini. Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sahabat Rasulullah, kalau tak silap Ustaz, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni cerdik sikit. Okay. Apabila Sayyidina Abu Bakar dengar Nabi Muhammad SAW sampaikan ayat ini, beliau sedih. Okay. Sayyidina Abu Bakar sedih sebab dia tahu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Nampak tak? Bila kata agama dah cukup dan sempurna, apa tugas Rasulullah? Apa tugas Rasulullah SAW? Iaitu untuk menyampaikan agama Islam kan, berdakwah. Jadi bila dah cukup, jadi kerja Rasulullah SAW dah selesai. Nampak tak? Apabila dah selesai, macam kita kan, kalau kita dah habis kerja, kita berhentilah pencen kan. Kita pencen boleh relax kat kampung kan. Tapi Rasulullah SAW tak. Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul sampai ke akhir hayat. Nabi Muhammad SAW tak ada pencen. Nabi-Nabi tak ada pencen. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tak ada pencen. Dah habis
kitab, okay, kita relax. Okay, selesaikanlah masalah kamu sendiri, aku nak pencet kat kampung. Okay, nak hidup bersama dengan cucu-cucu. Tak ada. Nabi dan Rasul-Rasul tak ada macam ni. Okay, kerja Nabi dan Rasul sampai habis hayat. Okay, bila dah selesai, mana kerja Rasulullah dah selesai, Sayyidina Abu Bakar tahu, ini adalah petanda yang bahawa Nabi Muhammad SAW akan akan wafat. Okay. Lepas tu kesan kita tengok dulu. Okay. Macam Ustaz cakap, sirah ni kita nak tahu. Kita belajar sesuatu ni bukan belajar gitu je. Orang kata apa? Belajar kosong gitu je. Kita mesti nak tahu kesan dan iktibar dia. Okay. Ni yang kata. Ni yang Ustaz cerita tadi. Okay. Nabi Muhammad SAW berada di Mekah selama 10 hari je. Ingat tu. Okay. Kemudian kewafatan. Kita ambil 3. Pertama, sebelum, semasa dan selepas Rasulullah SAW wafat. Ingat, kalau boleh catat tu. Okay. Okay, sebelum, ni cerita. Ni nampak sini-sini semua ada. Okay. 2.1 sebelum. Dia boleh baca sendiri peristiwa tu. Lepas tu 2.2 semasa Rasulullah SAW wafat. Okay. Boleh baca. Kemudian selepas. Apabila umat Islam menerima berita kewafatan Rasulullah SAW. Nampak tak? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat ni power ni. Bukanlah Muhammad itu melainkan hanya seorang Rasul. Jadi seperti Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang sembah Allah, Allah tak akan mati. Dan siapa yang menyembah Rasulullah, maka Rasulullah telah mati. Nampak tak? Rasulullah SAW ni hanyalah manusia biasa. Manusia macam kita. Cuma baginda Rasulullah SAW dilantik sebagai Rasul. Okay, nampak tak? Dia manusia. Dia fitrahnya akan meninggal dunia. Okay? Rasulullah SAW bukannya Tuhan. Jadi Rasulullah SAW akan wafat. Akan ada masanya akan wafat, akan meninggal dunia. Okay, senang Okay. Kemudian semasa pada tahun 10 Hijrah tu, ketika akhir hayat Rasulullah SAW, apa yang Nabi Muhammad SAW buat pada tahun 10 Hijrah sebelum Nabi Muhammad SAW wafat? Dia baginda menghantarkan wakil orang Islam ke beberapa tempat. Okay, nampak tak kat sini? Antaranya ke kabilah apa ni? Ya, Okay. Sekejap. Tak nampak. Okay, sorry. Kalau pergi Rasulullah berada di mana? Ini Mekah ini peta kalau nampak lah. Okay. Kalau hantar ke atas, di sebelah atas ni Madinah dan Syam. Okay. Dan Mesir. Mesir kena keluar sikit. Okay. Kalau seberang laut ni di Habsyah. Okay, ingat Habsyah, Raja Habsyah. Okay, bawah tu pergi ke Yaman. Okay, nampak tak? Ini utusan ke negeri lain lah. Sebab itu ada, kita belajar sirah darjah 5, ada tentang bagaimana Rasulullah SAW berurusan dengan orang luar. Kan? Kita ada belajar. Okay, jelas Okay, kemudian Usamah mengetahui tentera perang. Usamah ketika ni walaupun masih muda, Nabi Muhammad SAW memilih beliau sebagai ketua tentera Islam. Okay. Kemudian ni pun sebablah kerana pelantikan tu. Okay, dah tu je. Tak banyak. 2 je.
utusan ke negeri Yaman. Yaman kat bawah Kemudian Usamah mengetuai tentera Islam. Tu dua tu. Tak banyak. Sama. Okay, jelas Kemudian isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, ada 13 semua ni. Okey. Kemudian di sebelah muka surat tu dari mana? Okey, dari mana keturunannya dan gelaran. Ada yang ada gelaran. Contoh Aisyah nombor 3 tu dari gelarannya Humaira, kemerahan. Okey. Zainab Ummul Masakin, Hindun Ummu Salamah, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah. Ni nampak tak? Itu gelaran Rasulullah kepada isterinya. Okey. Dan daripada kalangan hamba ada 2 orang, Maria Al-Qibtiyah dengan Raihana binti Zaid. Okey, jelas Jelas. Kemudian betul sumbangan-sumbangan isteri pun kita tahu. Okey, isteri Rasulullah bukan hanya jadi isteri saja. Tapi ada banyak sumbangan bagi isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh baca bentuk sumbangan isteri, dah senang je. Okey, kemudian fokus pada yang penting Khulafa Ar-Rasyidin, yang 4 orang tu. Okey, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dengan Ali, Sayyidina Ali. Okey. 4 orang yang tak ramai. Okey. Okey, kita berhenti sekejap 2 minit. Boleh minum ke apa? Okey. Kita sambung balik. Okey. Berkenaan dengan Khulafa Ar-Rasyidin, ada 4 orang. Kena tengok satu-satunya. Antaranya perkara yang perlu kita tengok biodata dia, pasal latar belakang dia, kemudian cara pelantikan dia menjadi khalifah, lepas tu akhlak dia, pesanan dan akhlak dia, peranan, jasa dan pengorbanan, lepas tu kewafatan dia. Mesti habis, mesti diakhiri dengan kewafatan. Jadi kalau kita tengok Sayyidina Umar pun, biodata dia juga, pelantikan, akhlak dia, peranan dan jasa. Peranan ni penting. Apa sumbangan khalifah ni pada Islam dan negara Islam. Okey, dan umat Islam. Lepas tu kewafatan. Dia habis dengan kewafatan. Okey, jelas Kemudian Sayyidina Osman sama biodata aja, kita tengok tentang peribadi dia, kisah dia, daripada dia lahir mana, tahun bila dan sebagainya. Kemudian pelantikan Uthman, akhlak. Jadi kalau boleh kamu kena keluarkan. Okey. Lepas tu peranan, jasa dan pengorbanan. Tu peranan tu, jasa dia. Okey. Kemudian kewafatan, habis dengan kewafatan. Seterusnya Sayyidina Ali pun sama. Start dengan biodata, kemudian pelantikan sebagai khalifah. Khalifah ni jawatan Khalifah ni jawatan yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak,
mana cara aku kata apa, kepribadian dia, kepribadian khalifah, semua khalifah ni. Kemudian peranan dia, sumbangan dia. Okey. Last sekali ini antara peristiwa penting lah, perang saudara seperti ketika zaman Saidina Ali. Okay, last sekali kewafatan Saidina Ali. Okay, jelas tak? Jelas. Boleh tak? Ha? Jadi kena tengok empat-empat khalifah ini. Okay? Empat-empat khalifah ni. Jadi Ustaz nak kamu tengok, cuba pecahkan daripada macam kita buat apa? Peta minda tu. Buat peta minda tu. Mulakan dengan biodata, pelantikan, akhlak, kemudian peranan dan terakhir kewafatan. Nampak? Cuma Saidina Ali ditambah sikit peristiwa penting tu iaitu perang saudara tu. Yang itu penting tu. Sebab selepas perang saudara ni tiada lagi Khalifah Ar-Rashidin. Okey? Tiada lagi Khalifah Ar-Rashidin. Dia habis dekat Saidina Ali je. Boleh kemudian kita tengok pula pada tokoh-tokoh terbilang. Ini tokoh-tokoh yang orang kata apa, utama yang perlu kamu belajar tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Saidina Khalid bin Walid. Okey, tengok biodata, akhlak, sama juga cerita akhlak, jasa, kewafatan, sama je. Okey. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf. Biodata, peranan dan jasa. Kemudian akhlak dia terbalik. Jadi tengok akhlak dia ke belakang kan pula. Okey, lepas tu kewafatan pula. Dia pusing tu je. Okey, kepada Saidina Aisyah pun sama, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah cerita tadi, tapi ini kita belajar secara khusus Saidina Aisyah ni, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sumbangan dia? Okey, berdata dia, jasa dan sumbangan. Lepas tu akhlak dia, kemudian kewafatan Saidina Aisyah. Okey, jelas tak ramai, hanya 3 orang saja. Khalid Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid, Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidatina Aisyah bin Abu Bakar. Okey. Dah situ mana dah 3 orang. 3 orang saja, tak ramai. 3 orang. Mana sahabat Rasulullah ramai lagi. Tapi kita nak ambil sikit je. Okey. Kemudian tengok pelajaran ke-7. Sahabat yang dijamin masuk syurga. Iaitu Talha bin Ubaidullah. Okey. Biodata, peranan, akhlak. Okey. Nampak tak? Itu je. Okey. Kewafatan ada kat situ. Dekat dalam biodata tu. Okey. Dia tak masuk. Dia tak cerita kat situ. Dekat bahagian yang lain. Okey. Tak apa. Jangan risau. Maklumat semua ada kat situ. Kemudian Az-Zubair bin Awam. Okey. Biodata dia, peranan, akhlak dia. Kalau kewafatan pun ada dalam biodata. Wafat ketika berusia 64 tahun kerana terbunuh dalam peperangan Jamal. Okey, nampak? Tadi apa? Talha bin Ubaidullah, Az-Zubair bin Awam. Kedua. Ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pun biodata, peranan, akhlak kat bawah tu. Okey. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah. Pun sama budaya biodata. Kasi ada wafat dia kat bawah tu. Meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah di Urdun. Okey. Peranan dia, akhlak dia. Nampak tak? Tu je, peranan dengan akhlak. Dengan biodata, peranan dan jasa lah. Dengan akhlak. Tu je. Okay. Kemudian Sa'ad bin Zaid. Okay. Pun sama. Peranan dan akhlak. Akhlak kat bawah tu. Dah. Ada berapa? 5. Sa'ad bin Zaid. Abu Ubaidah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Az-Zubair bin Awam. Talha bin Ubaidullah. Tu. Boleh Okay.
Kemudian dah cerita pasal sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Last kali baru kita cerita pasal musuh utama. Musuh utama dalam perkembangan Islam di lepas zaman Rasul pun ada, tapi ini kita cerita pasal sirah pada zaman Rasulullah. Iaitu Abu Jahal, tengok balik biodata dia, bentuk penentangan, kesan, Kemudian Abu Lahab, biodata dia, bentuk penentangan, kesan juga di situ ada. Abdullah bin Ubay. Ini yang paling kita kena fokus, iaitu pengkhianat. Ada orang Islam. Iaitu biodata dia, bentuk penentangan, kesan. Kena tengok semua tu. 3 tu. Kemudian iktibar pengajaran kita daripada musuh-musuh Islam. Jadi faham tak apa yang perlu kamu lihat? Kita dah belajar dah semua ni. Ustaz buat laju je ni macam ni supaya kamu nampak apa yang perlu kamu lihat. Ustaz nak kamu senaraikan je dulu kata apa, pembahagian dia. Bagi semua sama. Bagi semua sama, baru kita boleh pecahkan isi-isi yang boleh kita belajar. Faham tak? Sebab kamu nanti akan ada peperiksaan penulisan untuk PPK SRA ni. Boleh tak? Boleh? Okey. Boleh. Yang buat video sirah tu siapa? Arsyad saya. Setakat ni Arsyad lah yang tak Ustaz. Saya. Yang lain mana? Yang lain Siapa tak buat saya? lagi ke? Saya buat buku scrap. Buku scrap. Buat buku scrap? Arsyad buat buku scrap Okey, salah. Yang video Sirah. video apa? Sirah. Yang video tu? Betul lah Ustaz cakap. Kenapa kata buku scrap? Dia termasuk sekali buku scrap tu. Tetapi Yang dia terjabar namanya tulis. tapi sebenarnya dia lebih pada video. Yang lain tak ada setakat ni siapa yang tak hantar lagi ni? Ustaz tengok tak ramai. Borang. Sekejap. Yang tulis kat sini lah kat grup ni. Khalis, Alia, Sumaya, Jabar, Arsyad dengan Hazim. 6 orang daripada 18 orang. Hoi, tak sampai setengah. Setengah tu dalam 9 orang lah. Mana yang lain? Hantar ini juga. Nanti Ustaz lagi soalan Ustaz nak ambil. Petang ni kot Ustaz datang. Balkis macam mana? Balkis, tanya Ustaz pasal Jawi. Tak siap lagi ke? Balkis? 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 Ya. Susah betul nak jawab. Okay, nanti saya bagi ni. Kamu nak buat apa? Nak buat ujian lisan ke nak buat apa ni? Full scrap juga. Apa dia? Saya ujian lisan. Ya, Ustaz ni baki tentang chat. Apa dia? Surat. Tak dengar Surat tak? kiriman rasmi. Nanti Ustaz hantar cara macam mana nak buat. Okay. Sekarang. Okay. Okay tak? Lailatul mana Lailatul? Lailatul Anisa. Okay tak? Senyap ni. Okay. Jadi Ustaz dah ulang kaji sirah tahun 6. Jadi Ustaz tak cerita secara terperinci sebab masa tak mengizinkan ayat ke-4 dah. Okay. Bagi yang akan ambil ujian lisan, Arsyad,
kena kamu tunggu. Kamu guna otak lah. Guna apa tu apa? Mana kamu ni? Okay. Boleh ke? Susah tau. Kalau tanpa pensel ni. Nanti saya bagi tulisan bahasa Inggeris. Ayat bahasa Inggeris kamu kena eja dalam Jawi. Boleh tak? Boleh. Semayang dengan malak pun banyak salah. Saya cakap awal. Semayang dengan malak pun banyak salah. Salah eja Ustaz bagi tolak markah. Jadi bukan saya kata bukan senang tau. Asyad. Bukan senang. Tak apa. Nak buat boleh. Okey. Jadi untuk itu saja untuk hari ini. Jadi saya harap semua dapat hantar buku skrip masing-masing. Okey. Itu saja. Jadi kita tangguh dulu. Kalau tak ada soalan. Ada soalan tak sebelum Ustaz tangguh kelas kita? Tak ada. Tak ada. Alia macam mana? Nasyid okey? Tak ada. Okey Ustaz. Sawang aja okey? Okey. Okey, buat yang terbaik Nyanyi sesedap sikit. Okey, itu saja. Jadi kita tutup pula. Kita tangguh dengan bacaan doa kepada diri kita dan juga kepada ibu bapa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang lain boleh keluar. Kalau yang tak siapkan buku skrip tu cepat siapkan. Aish. Okey. Yang siapa ni? Arsyad tunggu Arsyad tunggu. Waalaikumsalam.